Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks Sains tahun 4 KSSR Semakan. Okey, hari ini kita berada pada tajuk tenaga lagi. Tapi sebelum ni kita belajar berkenaan dengan sumber tenaga. Hari ini kita nak masuk satu lagi istilah, iaitu bentuk tenaga. Okey, jom kita tengok muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 126. Okey, jadi kita lihat bentuk tenaga. Terdapat pelbagai bentuk tenaga di sekeliling kita. Mari kita kenali bentuk-bentuk tenaga dalam setiap situasi di bawah. Okey, gambar pertama ni dia menunjukkan bahawa ada cahaya matahari kan, sedang mengeringkan pakaian dan juga ada pelat-pelat panel-panel suria dekat atas rumah orang tu. Jadi ini adalah tenaga apa? Ini namanya tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Okey, seterusnya kita lihat kat sini. Tenaga haba pula. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Segala yang mempunyai kepanasan, tenaga apa, benda-benda yang pegang yang panas tu, itulah namanya tenaga haba. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya adalah tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Kalau ada objek yang boleh memancarkan cahaya, itulah namanya tenaga cahaya. Okey, seterusnya kita lihat kat bawah. Tenaga bunyi dihasilkan pula oleh objek yang bergetar. Okey. Dan tenaga elektrik pula ialah tenaga yang mengalir dalam pelita elektrik yang lengkap. Lengkap maksudnya dia tertutup lah. Maksudnya dia on lah. Dia menyala. Okay. Tertutup tu maksudnya lita dia tertutup. Maka dia akan menyala lah. Mentul kan. Jadi ini merangkumi 7.1.3. Okey, jom kita pergi kepada muka surat seterusnya. Tenaga kimia pula ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan makanan. Bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim ataupun bateri yang kita makan tu. Makanan yang kita perasan tak? Bila kita makan, kita akan rasa panas badan kita kan. Akan rasa bertenaga je. Itu namanya tenaga kimia lah. Kalau dalam bateri, contohnya dalam bateri, dia ada tenaga kimia juga. Sebab dia bahan kimia tu. Makanan kita pun sebenarnya kan bahan kimia. Kan? Dan juga biojisim dan bahan api fosil. Okay, selain daripada itu, ni kalau yang biasanya orang akan sukar nak ingat dua benda ni. Satu tenaga kinetik, satu lagi tenaga keupayaan. Okey. Tenaga kinetik tu apa? Tenaga kinetik ni ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Okey. Maksudnya, segala benda yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Kita namakan sebagai tenaga kinetik lah. Okey, dan seterusnya, tenaga keupayaan pula ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada satu ketinggian. Diregangkan ataupun dimampatkan. Okey, dia sama ada tenaga keupayaan ni dia sebenarnya sama ada tenaga tu dia tertahan dekat tempat tertinggi, tempat tinggi nak jatuh. Contohnya macam kita nak naik gelongsor kan, kita nak naik gelongsor, kita duduk atas, kemudian kita dah nak jatuh tu, masa kita nak jatuh tu, masa mula-mula nak jatuh tu adalah tenaga keupayaan dia paling tinggi lah. Kemudian ataupun apabila buah dekat atas, buah kelapa kat atas pokok, dia tertahan dia nak jatuh. Itu namanya tenaga keupayaan. Ataupun bila kita regangkan spring, itu namanya dia tengah tarik, kita regang tu, tarik nak terlepaskan. Bila kita lepas dia akan mantap balik kan. Dia akan mampat balik kan. Jadi masa kita tarik, masa regang tu, itu namanya tenaga keupayaan. Ataupun bila kita mampatkan, kita akan mampat kuat-kuat spring, kita mampat kan. Lepas tu kita lepaskan, dia terlepas buka kan. Kita buka. Jadi masa kita mampatkan tu pun adalah tenaga keupayaan. Maksudnya tenaga yang nak senang ingat, tenaga yang tertahan. Dia tertahan. Gitu kan. Jadi kalau nak ingat contohnya macam inilah pokok kelapa. Pokok kelapa tu, okay, dia ada buah kelapa tu dekat atas pokok, dia nak terjatuh ni. Lepas tu bila dia lepas, bila masa nak jatuh tu dia adalah keupayaan. Dan bila dia pop, dia turun, buah kelapa tu dah terjatuh. Masa terjatuh tu itu adalah tenaga kinetik. Sebab dia bergerak. Jadi benda yang bergerak kinetik kan. Bila dia jatuh ke bawah, gedebuk. Dia bunyi gedebuk kan. Gedebuk tu tenaga bunyi. Itu contoh satu situasi lah. Saya terangkan dulu lah. Lalang dah sebut ni kan. Okay, jadi kita teruskan lagi. Dan satu lagi tenaga adalah tenaga nuklear. Okey, tenaga nuklear ni apa? Okey, tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium ataupun uranium lah.
Okay. Berikan contoh-contoh lain yang melibatkan bentuk-bentuk tenaga seperti di atas. Jelaskan bentuk-bentuk tenaga tersebut. Maksudnya kalau nak bagi contoh lain ni, contoh macam tadilah yang kita cerita pasal keupayaan kan. Elastik, tertahan ataupun naik gelongsor tadi saya cakap tu lah. Naik gelongsor tu adalah tenaga keupayaan lah. Kinetik tadi yang contoh saya kata pokok tu, buah kelapa jatuh tu. Itu kinetik lah. Buah durian jatuh ke. Itu adalah contoh-contoh lain yang melibatkan bentuk-bentuk tenaga seperti yang telah dinyatakan dalam muka surat ni lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perubahan bentuk tenaga. Okey, yang paling penting kat sini konten dia adalah perubahan bentuk tenaga. Perubahan bentuk tenaga macam mana? Yang macam saya cakap tadi berkenaan dengan contoh yang pertama yang saya bagi tahu tadi adalah berkenaan dengan pokok kelapa tu yang buah dia jatuh. Okay, jom kita tengok. Perubahan bentuk tenaga yang lain. Tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Mari kita perhatikan perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan kita. Okey. Simbol anak panah ni bermakna berubah kepada. Okey. Kalau simbol tambah bermakna dan. Maksudnya kalau dia anak panah dia berubah terus. Tapi kalau tambah maksudnya tenaga tu terhasil sekali sama-sama. Okey. Jomlah kita tengok contoh senang. Yang pertama, mengayuh basikal. Semasa mengayuh basikal, mula-mula kita dapat tenaga nak kayuh tu daripada makanan lah. Kita makan, dapatlah tenaga kimia. Okay, daripada makanan yang dimakan. Semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan itu yang dimakan berubah menjadi kepada tenaga elektrik lah. Jadi tenaga kinetik kepada elektrik pula. Dah makan, kemudian kita pun naik basikal. Bila kita naik basikal, kita bergerak. Bila kita bergerak, tenaga daripada makanan tadi digunakan untuk dalam pergerakan kaki dan basikal. Jadi maksudnya tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Okay. Yang kedua, menghidupkan TV. Hidupkan TV pun ada tenaga terlibat ke? Ya, ada. Ketika kita menghidupkan televisyen, tenaga elektrik yang digunakan berubah kepada tenaga cahaya dan, ingat tu, dan bunyi. Tenaga bunyi. Maksudnya kena tulis tambah tenaga elektrik menjadi, berubah kepada, tadi kan? Berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Maksudnya dia keluar sekali. Jadi dalam detail tenaga elektrik ni dalam detail elektrik televisyen lah. Kemudian tenaga cahaya masa televisyen memancarkan imej dan tenaga bunyi masa bunyi yang keluar bila kita tengok TV tu. Jadi dia keluar sekali, jadi kita dan kat situ, dan maksudnya tambah lah. Menyalakan api. Masa kita menyalakan api, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan bakar berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Dapat tenaga kimia berubah kepada yang tersimpan dalam bahan bakar. Maksudnya tersimpan dalam tenaga yang tersimpan dekat dalam kayu-kayu tu semua tu, daun-daun kering tu, dia berubah menjadi tenaga haba dan tenaga cahaya. Tambah dan kan? Jadi api menghasilkan haba, api juga menghasilkan cahaya. Jadi sambil-sambil dia panas, dia juga tegang. Sebab tu kalau kita pergi mana-mana camping, kita bakar unggun api, kita dapat panas, dapat juga tegang. Jadi secara tak langsung kita dapat nampak orang lain lah. Bila kita kat tengah menggelap-gelap tu, sebenarnya kita nampak orang dan juga kita rasa panas sikit sebab malam biasanya sejuk kan. Ini berangkumi 7.1.4. Tambah lagi beberapa lagi lah. Saya rasa satu kedua ni. Perubahan tenaga. Semasa terjun dari papan terjun. Semasa terjun dari papan terjun ni, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik. Dan kemudiannya berubah kepada tenaga bunyi. Ini bukan dan, maksudnya kemudiannya lah. Senang kan? Jadi tenaga keupayaan masa penerjun berada pada kedudukan tinggi, ditunggu kat atas kan. Bila dia lompat saja, tenaga kinetik, iaitu pergerakan penerjun tu, lompat, lepas tu gedebus masuk dalam air. Tenaga bunyi apa? Bunyi percikan air. Ni saya cakap tadi kan. Yang buah kelapa jatuh gedebuk, yang ni pun jatuh gedebus. Kan. Jadi itulah yang ini kena buat anak panah. Berubah kepada, dia tak ada dan. Sebab masa kinetik dia tengah gerak, masa bunyi dia dah jatuh. Bukannya lain lah kalau masa dia lompat tu, piu, dia bunyi kan. Sambil lompat sambil bunyi. Tu kena tambah lah tenaga kinetik dengan tenaga bunyi. Tapi tak logik lah kan. Dia masa jatuh tu jadi bunyi kan. Seterusnya, menyalakan lampu sulur. Ketika kita menyalakan lampu sulur, tenaga kimia dalam bateri berubah kepada tenaga elektrik. Kimia tu dari bateri tu lah. Atau masa kering. Kemudian tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Jadi tenaga kimia tadi dia berubah dulu, tersimpan dalam bateri, dia berubah dulu jadi tenaga elektrik. Ingat ni, konsep dia, apabila bahan itu dipakai bateri, starting dia mesti, dengar kalau bahan tu dipakai bateri,
starting dia mesti tenaga kimia. Contoh macam lampu suluh ni. Ataupun TV. Okay, kalau TV contohnya, TV yang pakai bateri. Jaranglah jumpa TV pakai bateri, handphone lah biasanya kan. Okay. Handphone tu sendiri, handphone pakai bateri kan. Contoh lagi radio. Contoh senang radio. Radio yang pakai bateri. Maka dimulakan dengan tenaga kimia. Tenaga kimia tu kemudian dia akan lengkapkan lita baru dia jadi tenaga elektrik. Macam lampu suluh ni. Kes lampu suluh ni, tenaga kimia simpan dalam bateri kemudian dia jadi tenaga elektrik. Jadi dalam lita elektrik lampu suluh. Jadi kalau dah jadi lampu, jadi dia berubah jadi tenaga kimia kemudian tenaga elektrik. Tapi contoh yang saya terangkan tadi, contohnya macam radio kan. Kalau kita tengok gambar radio, kita kena pandai. Dalam soalan kalau ditanya radio ni tenaga apa mula-mula dia, tengok radio tu adakah dia guna bateri ataupun dia ada gambar wire yang cocok dekat plug. Kalau ada gambar wire cocok dekat plug, maksudnya itu mula-mula terus tenaga elektrik. Okay, sebab dia tak ada pakai bateri. Tapi kalau dia tunjukkan bateri saja di belakang, dia tunjukkan radio saja di belakang ada bateri, itu adalah bermula dengan tenaga kimia dulu, barulah tenaga elektrik. Kemudian barulah tenaga bunyi kan. Kalau macam ni, kalau mentol, tenaga kimia, tenaga elektrik, kepada tenaga elektrik, berubah lagi kepada tenaga haba, mentol menjadi panas, tambah tenaga cahaya lah. Kalau yang ni, mentol akan menyala. Maksudnya dia keluar cahaya dan keluar dan panaslah cahaya tu. Okay, ingat kalau radio, tengok betul-betul dia cocok plug ke dia pakai bateri. Lampu suluh ni pun sama. Kalau lampu tu dia cocok kat plug, dia tak ada bateri, maksudnya dia kena mula terus dengan tenaga elektrik. Tapi kalau dia mula dengan dia pasang bateri dalam dia, kita mula dengan tenaga kimia. Okay, saya harap faham lah yang jelas. Okay, ketika menggunakan kalkulator, contohnya tenaga suria berubah kepada daripada matahari berubah kepada tenaga elektrik, kemudian tenaga elektrik jadi cahaya, berubah kepada tenaga cahaya. Tenaga suria ni kan, dia berubah kepada elektrik, berubah kepada cahaya daripada matahari. Kemudian letak dalam detail kalkulator, kemudian skrin memancarkan cahaya. Jadi suria, elektrik, cahaya. Kalau kenderaan bergerak, tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Maksudnya kimia tu daripada mana? Minyak tadi lah, bahan fosil kepada tenaga kinetik, iaitu pergerakan kereta. Ini sebenarnya kimia kepada kinetik terus kan. Dia tak ada elektrik lah, dia terus kepada kinetik terus. Kalau kereta, kimia terus kinetik lah, senang. Fotosintesis pun sama, iaitu daripada semasa tenaga cahaya tu dapat daripada matahari, kemudian berlakunya proses fotosintesis, tumbuh-tumbuhan mengubah tenaga daripada cahaya kepada tenaga kimia yang disimpan sebagai kanji, maka tenaga kimia tu disimpan sebagai kanji lah. Jadi tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Okey. Sekarang ni 130 dia kata jelaskan perubahan bentuk tenaga yang terlibat daripada A kepada C. Macam mana nak jelaskan ni? Okay. Masa A, dia tertahan kan? Maksudnya tenaga kubayan dia tinggi. Dan tenaga kinetik dia kosong. Tapi bila dia turun ke bawah, kat B ni, dia tengah laju betul. Maksudnya laju betul ni, tenaga kinetik dia sangat tinggi. Okay? Dan tenaga kupayaan dia kosong. Tapi bila dia sampai atas, dia tertahan, dia terapung tu, tenaga kupayaan dia penuh, tenaga kinetik dia pula kosong. Jadi A dengan C ni sama, tenaga kupayaan penuh, tenaga kinetik kosong. Tapi masa dekat B ni, tenaga kinetik dia penuh, laju betul, tapi tenaga kupayaan dia kosong. Okay. Inilah yang boleh dijelaskan lah. Ini sebenarnya sekolah menengah punya, dulu ni sekolah menengah punya subjek ni. Okay, tak silap saya dalam fizik ada ni. Okay, kita sampai 130 dulu. Okay, pada video akan datang, kita akan tengok aktiviti dia memerhati perubahan tenaga. Sebelum kita masuk kepada satu topik, iaitu tenaga tidak boleh dicipta atau tidak boleh dimusnahkan. Benda tu. Kan? Kalau nak tahu, kita tunggu video seterusnya. Nantikan video tu baru daripada saya. Kita jumpa lagi. Jangan lupa teruskan subscribe dan nantikan kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.